أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Az-Zariyat. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 60 ayat. Dinamakan surah Az-Zariyat, angin yang menerbang dan menaburkan. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan angin dan jenis-jenis makhluknya yang lain. Segala yang dijanjikannya mengenai hari akhirat tetap benar dan bahawa balasan amal tetap berlaku. Intisari kandungannya setelah menerangkan kebenaran hari akhirat, lalu dibentangkan perihal umat manusia dalam kehidupan dunia ini. Mengenai golongan manusia yang ingkar, Allah Ta'ala menegaskan bahawa mereka berada dalam keadaan berlainan pendapat terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang beriman. Maka mereka terhindar daripada perselisihan itu dengan sebab kekhilafan. Sebab kekhilafan mereka mencari kebenaran. Setelah menerangkan sifat orang-orang yang beriman, lalu diterangkan dalil-dalil dan bukti yang terdapat pada alam langit dan bumi, dan juga pada diri manusia sendiri. Ia menunjukkan kekuasaan, kebesaran, kemurahan, keesaan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Jika semuanya itu diperhatikan dan difikirkan oleh golongan yang masih ingkar, tentulah mereka akan beriman. Setelah menerangkan perihal Nabi-Nabi yang telah lalu dan pertentangan keras yang telah dihadapi mereka dari kaum masing-masing yang ingkar, maka Allah Ta'ala memberi semangat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya baginda jangan menghiraukan golongan yang menentangnya. Sebaliknya, hendaklah ia tetap tekun memberi peringatan. Kerana sebenarnya peringatan itu berkesan dan mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Serentak dengan itu Allah Ta'ala menegaskan suatu hakikat yang sahaja disedari dan dipatuhi, bahawa ia tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadanya. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati zarwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmukassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi' was-sama'i dhatil hubub innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik qutilal kharrasun alladhina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yaumahum 'alan nar yuftanun dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi angin yang menerbang dan menaburkan debu, bijian, benih dan lain-lainnya. Dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya.
dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya ke tempat yang dikehendaki, dan kapal-kapal yang berlayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya, dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya. Sumpah demi sumpah, sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu mengenai hari akhirat tetap benar. Dan bahawa sesungguhnya balasan amal tetap berlaku. Dan demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlain-lain pendapat mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipalingkan daripada perselisihan itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah dengan sebab keikhlasan mencari kebenaran. Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja. Itu orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan serta lalaikan hari pembalasan. Mereka bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari pembalasan itu? Jawabnya, hari itu ialah hari mereka diseksa dengan dibakar dengan api neraka. Sambil dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab seksa yang disediakan untuk kamu. Inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya. Kita berada pada penafsiran surah baru kita pada malam ini. Pada juzuk yang ke-27. Surah yang ke-51 yang dinamakan surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Az-Zariyat memberi maksud angin-angin yang menerbangkan tanah-tanah, pasir-pasir, biji-bijian, benih-benih untuk sampai ke tempat yang Allah Ta'ala tentukan. Itu angin sebagai ejen pendebungaan. Dan angin sebagai ejen perpindahan bukit-bukit pasir. Angin yang bertiup, yang memindahkan sesuatu daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinamakan surah ini dengan Az-Zariyat. Berarti angin yang bersifat memindahkan. Surah ini ialah surah Makkiyah. Diturunkan selepas kejadian peristiwa Isra' Mi'raj. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Dan diturunkan selepas surah Al-Ahqaf. Surah ini kelebihannya sebagaimana surah-surah Al-Quran yang lain. Yang baca dapat pahala bagi setiap hurufnya 10 kali ganda. Namun di sana ada riwayat untuk menunjukkan kelebihan khusus baginya. Ini di antara surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam Qiyamul Lail. Bila baginda bangun malam, ada 60 surah tertentu yang Nabi selalu dendangkan atau bacakan dalam Qiyamul Lail baginda. Antaranya surah ini, surah Az-Zariyat. Dan surah ini mempunyai kaitan dengan surah Qaf yang kita bicarakan sebelum ini. Ini surah yang ke-50, juzuk yang ke-26. Kalau dalam penutup surah Qaf diceritakan tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan syurga dan neraka. Manakala surah ini dimulakan dengan sumpah Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya yang menunjukkan bahawa janji Allah itu benar. Jadi Allah yang berkuasa bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang kesemua makhluk yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya ini menunjukkan benarnya hari kebangkitan. Yang kita akan tafsirkan nanti. Dan kalau sekiranya dalam surah Qaf disebut tentang kaum-kaum yang dibinasakan. Disebabkan penderakaan yang sama kepada Rasul yang diutuskan sama seperti musyrikin Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama sebagaimana orang kafir hari ini. Mereka mendustakan poin yang sama. Iaitu keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebangkitan semula manusia. Poin sama. Maka
Dalam surah ini diceritakan tentang bagaimana kaum itu dibinasakan dengan lebih detail. Kalau dalam surah Qaf disebut secara ringkas kaum-kaum yang dibinasakan. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Tuba', kaum Arikah, Ashabul Ras, Fir'aun. Maka dalam surah ini disebut secara lebih panjang tentang kaum yang dibinasakan. Seperti kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. Bagaimana kebinasaan ini berlaku kepada mereka. Sebagaimana surah Makkiyah yang lain, semua surah Makkiyah akan bicara persoalan akidah. Untuk menunjukkan bahawa proses pembentukan akidah ialah proses yang menjadi aulawiyat keutamaan. Dan inilah proses dakwah yang pertama. Bercakap tentang akidah. Bila kita berdakwah, kita bukan bercakap hal syariat terlebih dahulu, bab akidah. Kerana akidah ni amat penting. Yang meliputi tentang keesaan Allah. Kerana inilah yang membezakan Islam dengan seluruh agama lain. Yang bersifat menyembah Tuhan yang banyak. Sekutu-sekutu yang pelbagai. Anak, isteri dan lain-lain. Dan surah ini, kerana ia bersifat ataupun surah Makkiyah, dia akan membicarakan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup rasul. Kesinambungan daripada rasul-rasul yang lain bukan penyempurnanya. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Bicara tentang bagaimana Rasul SAW. Kerana apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu terjamin tidak diubah. Sedangkan rasul-rasul yang lain apa yang disampaikan oleh mereka diubah dan ditokok tambah. Di antara mukjizat Rasulullah SAW, apa yang baginda sampaikan sama ada wahyu namanya Al-Quran. Ataupun hadis Nabi SAW, Allah pelihara. Adapun Al-Quran, pemeliharaannya maklum. Tidak ada pengebuahsuaian Al-Quran walau satu huruf. Adapun hadis-hadis Nabi pun juga. Dengan Allah menjadikan kalangan umat ini umat yang adil. Yang terus menjaga hadis-hadis Rasulullah daripada golongan yang cuba memalsukannya. Yang mengada-ngadakannya. Maka lahir penapisan hadis yang begitu detail. Sehingga hadis-hadis ini dikenali sahih atau tidak. Apatah lagi bila ia telah dibukukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga imam-imam kutub sittah yang lain. Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain masanid seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Abi Ya'la, dan lain-lain sunan. Sunan Ad-Darimi, Sunan Ibn Hibban Al-Busti, dan lain-lain kitab-kitab hadis yang maklum dalam ilmu hadis. Allah jadikan ilmu itu satu cara pemeliharaan hadis Nabi SAW. Maka ini penekanan yang disebut dalam wahyu Makkiyah berhubung dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasulullah lah yang membela semua Nabi-Nabi. Dan Rasulullah yang menceritakan tentang kewujudan semua Nabi-Nabi. Dan kewajiban beriman dengan semua Nabi-Nabi. Dan kewajiban untuk menghormati semua para Nabi. Tanpa membezakannya. Ketika mana kelompok-kelompok manusia sebelum baginda SAW membeza-bezakan Nabi. Bukan sebahagian merendah-rendahkan Nabi. Bukan sebahagian menghina dan membunuh Nabi-Nabi. Sebagaimana berlaku pada Bani Israel. Kemudian surah ini juga bercakap berhubung tentang hari kebangkitan yang telah kita nyatakan. Semua surah Makkiyah mesti tegaskan, tekankan tentang hari kebangkitan. Supaya kita tahu dunia ini bukan matlamat. Akhiratlah matlamat. Dunia ini tempat beramal untuk menuai hasilnya di hari akhirat kelak. Dunia ini tempat ujian untuk mendapat balasan sebenar akhirat kelak. Begitu Al-Quran dalam proses Makkiyah ini mengajar manusia melihat dunia dengan pandangan yang betul. Kalau orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, dia akan melihat dunia dengan pandangan yang tak betul. Lalu menganggap dunia ini kekal, menganggap dunia ini segalanya, menganggaplah dunia untuk dia mencari kebahagiaannya, menganggap dunia akan terlindung segala kejahatannya, maka dia silap ada hari akhirat.
Kemudian surah ini Allah mulakan dengan menjelaskan dalil-dalil kebangkitan dan bagaimana terjadinya hari kebangkitan semula. Melalui proses kejadian alam yang ajaib. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 perkara. Allah mulakan surah ini dengan bersumpah dengan 4 perkara. Yang pertama tentang bersumpah dengan angin yang bergerak, yang menggerakkan sesuatu. Yang kedua bersumpah dengan awan yang mengandung air, yang menyebabkan hujan. Dan yang ketiga bersumpah dengan kapal-kapal yang bergerak dengan mudah. Kapal-kapal yang besar, yang berlayar dengan mudah di lautan yang luas. Dan yang keempat, malaikat yang telah dibahagi-bahagikan tugas mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menguruskan hal-hal makhluknya. Kemudian surah ini menyebut tentang keadaan orang kafir Mekah. Bagaimana perangai orang kafir Mekah, musyrikin Mekah. Dan lain daripada mereka yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan akhirat. Dan balasan yang menanti mereka pada hari akhirat kelak, balasan yang syadid, balasan yang keras di dalam neraka Jahannam. Sebagaimana surah ini menceritakan keadaan orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Dan apa yang disediakan kepada mereka daripada syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhirat kelak. Supaya orang yang berakal dapat membezakan antara keduanya. Dan dapat membandingkan antara perkara yang mereka ingini dan perkara yang mereka perlu takuti. Supaya dia terus menjadi pengajaran dan iktibar sepanjang zaman. Dan surah ini mengukuhkan lagi, takkidan, mengukuhkan lagi tentang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan keesaannya. Pada kejadian buminya, langitnya, bahkan kejadian jiwanya, bahkan jaminan rezeki kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah menceritakan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Bagaimana kehancuran mereka disebabkan mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Dan juga Allah menceritakan tentang kaum yang membinasakan ini, yang dibinasakan ini, yakni kaum Ibrahim, kaum Lut, kaum Musa, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nuh. Sebagaimana dalam surah ini menceritakan kisah-kisah keadaan rasul-rasul bersama umat masing-masing, kerana umat masing-masing. Sebagai satu hiburan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak bersedih dengan apa yang menimpa baginda sepanjang dakwah Rasulullah kepada orang Mekah. Kerana kita, tuan-tuan sekalian, bila kita sedih dengan ujian yang kita lalui, lalu kita pun dengar kisah sedih orang lain yang meringankan. Dia akan meringankan kesedihan. Kalau kita dalam keadaan musibah, kita dengar musibah orang lain, kita pun jadi ringan musibah. Dan demikian Rasulullah dalam apa yang baginda hadapi tentang kejahatan kaumnya. Maka supaya Rasulullah mengetahui dia bukanlah Rasul pertama yang didustakan oleh kaumnya. Atau bukan Rasul pertama yang menghadapi ujian dan tribulasi itu. Nabi-Nabi dahulu juga begitu. Bahkan sepanjang zaman Allah tunjuk. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, mereka pasti melalui kesukaran dalam ujian mereka, dalam dakwah mereka. Pasti. Tetapi sesudah mereka mati, barulah mereka dikenang. Barulah mereka akan dibanggakan. Barulah mereka akan dimuliakan. Itulah sejarah. Pada zaman mereka tidak mungkin mereka dimuliakan. Melainkan mereka menghadapi pelbagai kecaman-kecaman. Untuk menunjukkan ikhlasnya mereka berjuang. Untuk menunjukkan betapa Allah pelihara mereka daripada kejahatan. Kata-kata manusia dan perbuatan. Kerana orang kalau tak ikhlas, dia tak akan mampu menempuhi ujian tu. Orang ni kalau dia tidak benar, dia tidak akan dilindungi oleh Allah. Allah melindungi setiap orang yang menyampaikan kebenaran. Kemudian surah ini mengulang ayat-ayat tentang kejadian-kejadian langit, hamparan bumi dan bagaimana Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan untuk mengekalkan zuriat keturunan manusia dan juga haiwan. Supaya manusia sedar tentang keperbagaian pasangan itu sebagai fitrah yang Allah tetapkan. Untuk berkembang zuriat dan keturunan mereka. Menyanggahi orang-orang yang cuba menolak keperbagaian ini. Untuk membentuk suatu seks songsang luar tabi'i yang tak masuk akal. Allah menceritakan fitrah, baik manusia atau haiwan, kejadian mereka berpasangan.
untuk membiak dan untuk berkembang seluruh keturunan mereka. Dan Allah Ta'ala memerintahkan juga dalam surah ini supaya kita bersifat zuhud di dunia. Jadi memandang dunia dengan pandangan, bukan pandangan yang mencintainya, tapi pandangan mengecilkannya. Maksud zuhud di sini, tengok dunia dengan pandangan yang kecil. Bukan apa pun ni dunia belaka. Dengan bahasa mudah kita, dunia belaka. Ia sementara. Ia ujian. Dan perintah Allah supaya semua manusia lari kepada Allah. Berlindung kepada Allah SWT. Dan larangan daripada menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dan dalam ayat ini, dalam surah ini juga menceritakan bagaimana Rasul-Rasul terus didustakan secara berterusan. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW supaya tidak mempedulikan setiap pendustaan tersebut. Dan menyuruh baginda untuk terus kekal menyampaikan tazkirah. Sampaikan peringatan walau orang tolak. Kerana setiap peringatan itu pasti ada gunanya untuk orang beriman. Rasulullah diajar, dan kita juga belajar dan diajar, baik ini jangan berhenti cakap. Walaupun kita nampak zahirnya macam tak ada orang nak dengar. Zahirnya macam tak ada orang nak peduli. Cakap dan terus cakap. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sentiasalah beri peringatan. Kerana peringatan itu tetap meninggalkan kesan dan bekas kepada orang-orang yang beriman. Maknanya tuan-tuan, peringatan yang berterusan itu tetap akan ada ambil manfaatnya. Kalau sekali kita tengok pokok. Pokok ni baik buah elok, buah tak elok, tetap ada makhluk yang ambil manfaat. Buah tak elok ada binatang yang makan. Buah elok ada yang mengambilnya. Setiap batang pokok tadi semuanya beri manfaat. Apatah lagi kata-kata mengingatkan manusia kepada Allah. Ini kata-kata baik. Kata-kata kita ingatkan atau nasihat manusia supaya ingat Allah, ni kata-kata baik. Akan pasti akan ada yang kutip dia. Kalau orang yang kita sasarkan tu tak nak, maka akan ada yang mengambil manfaat. Supaya kita tahu keberkatan perkataan-perkataan yang baik. Dan surah ini ditutup. Khutimat atau diakhiri surah ini dengan menjelaskan tujuan dan matlamat Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Iaitu mengenali Allah Ta'ala, beribadat padanya dan ikhlas kepadanya. Sebagaimana surah ini menyebut tentang jaminan Allah akan rezeki pada setiap makhluknya. Surah ini menjelaskan setiap makhluk yang lahir Allah dah jamin rezeki. Supaya kita tak takut. Yang nak beranak ramai jangan takut. Yang dengar cerita ekonomi akan jatuh, ekonomi akan runtuh, ekonomi akan begitu begini, jangan takut untuk beranak. Kenapa setiap hamba Allah ini ada rezeki? Memanglah kita dengar pergolakan ekonomi, kita dengar keadaan ekonomi yang suram di seluruh dunia, misal katalah. Kita dengar pula peluang pekerjaan kurang. Kita dengar pula banyak benda-benda yang berkait dengan rezeki macam makin sikit. Kita dengar tu macam makin sikit. Mereka kata nanti 20-50 robot-robot akan menggantikan manusia. Oh, habis dah kita robot pula ganti kita. Nanti semua restoran pun pelayan dia robot. Ni pun dah ada robot. Restoran ada robot letak dah. Dia pun jalan. Datang tu. Nanti tak adalah kerja kita. Nanti yang dengar kuliah pun robot juga. Ganti. Tak payah pergi kita hantar robot. Kalau hari ni pakai handset lah, dengar handset. Tak datang dah, pakai online je. Walau rumah sebelah surau tak datang. Online sah online. Orang online ni orang yang jauh dari surau, masjid. Yang setapak je online buat apa? Sedangkan ada kelebihan untuk hadir. Dan online juga, dia kira mudah. Itu macam gunakan robot lah tu. Jadi tak mustahil ada satu hari robot semua datang. Jadi kita dengar macam-macam tentang dunia. Jangan bimbang, ada rezeki. Orang kafir dah takut beranak. Sebab apa? Allah nak jadikan dunia ini milik orang beriman. Kerana orang beriman kekal dengan akidah dan keyakinan ini. Setiap anak ada rezeki. Orang kafir beranak seorang pun takut, dia rasa ramai. Even mereka tak nak kahwin. Takut, jadi bebanan. Tak payah tengok jauh, tengok negeri sebelah kita je. Takut, sehingga kadar kelahiran menyusuk. Dek mereka takut, kos semua tinggi. Yang tak kahwin sebab belum ada jodoh tu cerita lain. Ini cerita tak nak. Mereka cuma nak berhubungan secara haram, duduk rumah masing-masing. Supaya tak ada kos beli rumah, kos rumah tak ada. Makan pun bayar masing-masing. Cuma coupling je. Mereka nak couple je, couple macam tu je. Just engage je.
Tidak lebih pada tu. Sehingga ada satu aplikasi, tuan-tuan dengan download ni. Cerita je. Satu aplikasi untuk cari, tak payah sebutlah detail sangat. Untuk cari pasangan cakap, makan, minum, event sekian, tanpa kahwin. Dia ada bayar muka dia $100. Bayar muka dia, down payment. Lepas tu, okey lah. Banyak aplikasi ni ada. Di negara-negara yang dah tak minat nak beranak sebab cerita rezeki. Orang beriman, Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Anak kita lahir berapa pun ada rezeki dia. Jangan bimbang, jangan takut bila orang kata nanti hilang pekerjaan, robot ganti. Jangan takut, ada rezeki masing-masing. Setiap manusia ada rezeki. Dan ini saya katakan, janji Allah itu benar tentang umat Islam yang akan kuasai dunia. Kerana hanya umat Islam yang tak takut beranak. Sehingga di India mereka cuba untuk catu anak orang Islam. Kerana mereka bimbang nanti tahun 2050 umat Islam akan sama ramai dengan umat Hindu. Dan hari ini mereka dah buat dasar, jangan sampai umat Islam capai 30% daripada seluruh penduduk India. Tidak, ini akan jadi ancaman besar kalau 30%. Mereka buat macam-macam cara. Tapi orang Islam kita tengok di mana negara, even negara perang, anak tu ramai. Kat Palestin, jadi sekat anak ramai. Yang saya kata hanya orang Islam yang berani untuk memiliki anak ramai. Kerana mereka tahu kelebihan, keutamaan. Dan apatah lagi Rasul, Nabi SAW menyebut, فَإِنِّي مُبَاهِمْ بِكُمُ الْأُمَمْ. Aku bangga dengan umatku yang ramai. Kita suruh anak kita beranak biar cucu kita ramai. Jangan bimbang. Anak tak cukup duit, ni atuk ada. Dan ini asas orang beriman. Yang Allah sebut dalam surah Al-Zariyat. Rezeki yang dijamin. Yang saya kata ini janji Allah tentang bagaimana umat Islam mengatasi orang kafir. Kita kena fikir macam mana umat Islam akhir zaman nanti dia akan mengatasi orang kafir. Antara ni yang saya sebut ni bab beranak ni, orang kafir tak berani. Tinggal orang Islam yang berani. Kerana yakin mereka pada rezeki yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan penutup pada surah ini tentang amaran kepada orang-orang kafir dan musyrik yang zalim, yang telah menolak kebenaran dengan azab yang dahsyat pada hari kiamat kelak. Bahkan Allah Ta'ala memberi amaran selain pada azab di akhirat kelak, azab di dunia sebagaimana berlaku kepada kaum seumpama mereka sebelum ini. Yang perangai sama macam mereka. Kepada musyrik Mekah Allah beri amaran. Bukan sekadar azab akhirat yang menanti. Ini kat dunia pun kamu akan kena azab macam umat-umat dulu. Akan diazab oleh Allah. Ini di antara kandungan surah ini. Firman Allah Ta'ala, وَالذَّارِيَاتِ زَرْوَا. Dan demi angin yang menaburkan benih, yang memindahkan tanah, yang memindahkan setiap biji-bijian, zarwa dengan sebenar-benarnya. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. Dan demi awan yang mengandungi air, yang menurunkan hujan pada tempat yang Allah Ta'ala tentukan. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. Dan demi kapal-kapal yang besar, yang berlayar di tengah lautan, yang membawa muatan, yang memudahkan kehidupan manusia, yang berjalan dengan penuh kemudahan. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Dan demi pada malaikat yang menjalankan tugas mereka, menyampaikan wahyu, tugas mereka menguruskan rezeki hamba-hambanya, tugas mereka untuk menurunkan hujan, tugas mereka bagi mencabut nyawa. Kesemua mereka ini ialah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama, bahawasanya, tu'aduna lasadiq. Apa yang dijanjikan kepada kamu itu pasti akan berlaku dan benar. Baik, kenapa Allah mulakan dengan bersumpah dengan 4 perkara ini? Supaya manusia menyaksikannya. Yang pertama, Allah bersumpah dengan angin yang bertiup. Baik, angin ini bukan sekadar dia bertiup memberi manfaat pada manusia. Bahkan angin ini juga bertiup yang akan membinasakan manusia. Bagaimana angin puting beliung, bagaimana ribut taufan yang telah membinasakan banyak tempat dan banyak kaum. Bahkan membinasakan tamadun manusia. Dan angin ini makhluk Allah yang digerakkan oleh Allah. Sebagaimana angin ini juga menjadi sebab kepada rezeki manusia. Menjadi sebab kepada kerukunan hidup manusia. Bahkan menjadi sebab kepada mudahnya kehidupan manusia. Kerana datang angin tadi memindahkan. Antaranya memindahkan, kalau di padang pasir, memindahkan bukit-bukit. Sehingga kembali menjadi datar. Kalau orang berkebun, orang bertani, dia memindahkan benih-benihnya. Sehingga kita sebut jadilah proses pendebungaan yang sempurna. Sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang subur.
Maka semuanya itu Allah nak suruh manusia tunjuk. Ini makhluk Allah yang bergerak ni. Pergerakannya sama sebagaimana pergerakan kamu yang hidup kemudian mati. Kemudian bergerak kembali untuk dihidupkan oleh Allah. Dan bila Allah menyebut falhamilat, wikra, hujan, awan. Hamilat artinya as-sahab. Awan yang mengandung air yang berat. Bila sampai peringkat awan ini mengandung air yang berat, maka dia mula turunkan hujan. Baik, hujan ini berlaku pada bagaimana proses dia. Dia jatuh ke tempat yang mati lalu dia menghidupkannya. Dia jatuh tempat yang kering kontang lalu menyuburkannya. Begitulah kejadian manusia. Kematian kamu dihidupkan. Sebagaimana alam ini dihidupkan kembali dengan hujan. Kemudian bila Allah menyebut faljariyati yusra, dan lihatlah kapal-kapal yang berlayar. Cuba kamu tengok kapal-kapal yang berlayar. Bagaimana ini kapal-kapal besi yang besar yang tidak tenggelam dalam air. Walau ni kalau kita ambil paku satu, letak dalam air tenggelam. Tapi bila gabung jadi kapal tu dia tak tenggelam. Bagaimana Allah memudahkan benda tu? Sehingga manusia terus menggunakan laut dari dulu sampai hari ini untuk kemudahan rezeki mereka. Allah jamin. Ini lautan terbuka, rezeki yang tak pernah habis, baik ikannya, baik segala kekayaannya. Yang saya katakan laut antara tempat yang Allah jadikan tersimpan banyak rahsia yang manusia tak boleh tahu semua. Hatta jumlah ikan pun manusia tak boleh ambil semua. Jumlah ikan mereka tak boleh ambil semua. Hatta ke dasar lautan pun mereka tak boleh masuk ke dalamnya. Kerana Allah simpan banyak rahsia. Terus subur dengan hidupan-hidupan untuk kemudahan manusia. Bahkan di tengah laut itu pelbagai bentuk kekayaan. Bahkan pulau-pulau yang menyamankan, yang menyelamatkan manusia daripada ribut dan sebagainya. Maka semuanya ini adalah di antara tanda kebesaran Allah. Bila Allah sebut tentang kapal besar, supaya manusia lihat tentang rezeki yang dijamin. Kapal ni sebagai manifestasi daripada rezeki yang dijamin oleh Allah. Pekerjaan yang banyak yang ada. Fal mukassimati amra, dan Allah bersumpah dengan malaikat yang menguruskan semua urusan-urusan manusia. Bila Allah sebut malaikat-malaikat, supaya manusia mengetahui ada hamba-hamba Allah yang tunduk patuh kepadanya. Yang tidak pernah beri alasan, yang tidak pernah penat. Yang terus menjalankan perintah Allah tanpa berkurang sedikit pun. Supaya manusia belajar mencontoh malaikat. Untuk mentaati Allah. Dan supaya mereka mengetahui ada sejenis makhluk, namanya malaikat yang jumlah mereka lebih ramai pada manusia. Malaikat ni tuan-tuan lebih ramai pada orang. Lebih besar pada orang. Lebih gagah pada manusia dan jin. Di sebalik mereka ada segala kelebihan, mereka tunduk dan patuh pada Allah. Maka siapa kamu yang lemah ini untuk derhaka pada Allah? Yang pendek umurnya. Ni malaikat ni semua panjang umur. Tak ada malaikat mati sakit jantung, tak ada. Malaikat mati sebab aksiden, tak ada. Mereka akan mati hanya pada waktu yang Allah tentukan, yang disebut sebagai tiupang sangkakala. Dia tak mati macam kita. Nak beritahu panjangnya umur malaikat dan taat pada Allah. Supaya kita jangan ingat Allah berhajatkan pada kita. Ada makhluk Allah yang saya katakan lebih sempurna pada kita. Tak pernah lawan Allah walau sepatah pun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah derhaka pada Allah dengan apa yang diperintahkan. Dan mereka sentiasa melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Mereka yang saya katakan umur panjang. Allah ciptakan dan mereka tak mati. Mereka datang tiupan sangkakala. Kali firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua selain dari Allah itu akan binasa. Maka dikecualikan cuma 5 malaikat. Yang telah kita jelaskan dalam hadis-hadis. Tentang 5 malaikat yang dikecualikan. Dari tiupang sangkakala. Kerana proses mati mereka berlainan. Itu malaikat Jibril. Demikian juga malaikat Israfil. Demikian juga malaikat Israel. Di antara malaikat yang dikecualikan mati. Sehinggalah pada waktu yang Allah tentukan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan selepas menyebut tentang 4 golongan makhluk Allah yang mulia ini. Wa inna ad-dina lawaqi'. Sesungguhnya pembalasan itu pasti akan berlaku. Pertama Allah menyebut tentang kebangkitan akan berlaku. Dan setiap amalan-amalan yang kamu lakukan pasti akan dibalas. Perkataan wa inna ad-din. Ad-din di sini memberi maksud balasan ataupun hisab. Al-waqi' pasti akan berlaku. Hisab itu akan berlaku. Pertama, bila Allah Ta'ala sebut
Innama tu'aduna lasadiq. Apa yang Allah janjikan, yang hari kebangkitan akan berlaku. Kemudian Allah menyebut wa inna dina lawaqi, dan pembalasannya juga akan berlaku. Was-sama'i dzatil hubuk, dan demi langit yang mempunyai jalan yang pelbagai. Allah Ta'ala menyebut tentang langit ni tuan-tuan, di langit. Setiap planet-planet ada jalan yang Allah tentukan. Ni planet Marikh, ini planet Zuhal, ini planet Mushtari. Semua planet-planet ini Allah tetap jalan dia. Dia bergerak pada jalan dia, pada orbit dia. Kerana itu Allah menyebut was-sama'i dzatil hubuk, dan demi langit yang mempunyai dzatil hubuk, arti jalan-jalan yang pelbagai. Matahari ada jalan dia. Bulan ada jalannya, supaya tidak belaga antara satu sama lain. Allah nak tunjuk kebesaran Allah. Kita nampak planet atas tu duduk pandang atas macam biasa je. Dia ada jalan dia. Dia bukan ikut dang dia nak jalan ke mana. Yang kita duk faham kat dunia ni, jalan ni ada lorong, ada lane, baru okey. Sana tidak ada jalan yang kita nampak secara zahir. Tetapi makhluk ini sudah ditentukan jalannya. Supaya dia tidak belaga. Yang menyebabkan berlakunya huru-hara dunia ini, Allah susun. Untuk kemudahan manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, innakum, mereka-mereka yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, lafi qawli mukhtalif. Mereka terus meraba-raba dalam mencari kebenaran. Dia tuan-tuan, Allah jadikan kebenaran ni satu je. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu cuma dari Allah, sumber Allah. Dan Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Tetapi ketika mana mereka cuba lari daripada kebenaran, mereka akan sentiasa berselisih tentang kebenaran mereka nak cari. Mana satu Tuhan ni? Akhirnya berjuta Tuhan. Yang dia kata inilah Tuhan ni, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Yang ni kata Tuhan bapa, ni Tuhan nak, ni kata Tuhan ni kata Tuhan patung. Akhirnya mereka fi qawli mukhtalif. Mereka tak dapat pun satu maklumat yang benar tentang Tuhan. Dan juga tidak maklumat yang benar tentang perkara gaib akhirat. Juga tidak maklumat yang sebenar tentang manusia. Akhirnya, semua maklumat mereka tentang hal-hal kebenaran, semuanya tersimpan jauh daripada kebenaran. Mereka tak akan jumpa jawapan. Jawapan tentang kematian. Jawapan tentang kehidupan. Jawapan tentang matlamat hidup. Ini semua tak jumpa. Akhirnya mereka hidup meraba-raba. Ikut dang cara-cara masing-masing. Itu Allah kata, innakum lafi qawli mukhtalif. Kamu semua berada dalam pendapat yang bertentangan. Sebab kamu lari daripada kebenaran. Yu'faku anhu man ufik. Allah selamatkan golongan yang Allah nak selamatkan daripada perselisihan itu. Yang orang beriman. Orang beriman yang pegang asas kebenaran. Tentang kita, ya kita berselisih juga tapi pada perkara cabang. Yang bukan perkara yang menjadi dasar. Akhirnya umat Islam dengan kepelbagaian mazhab mereka menghadap Kaabah yang sama. Mempunyai Nabi yang sama. Al-Quran yang sama. Kiblat yang sama. Ketika mana kita minta orang kafir tunjukkan apa yang mereka sama. Kamu ni apa yang sama? Melainkan mereka akan berselisih pandangan. Kalau pun kita sebut orang Islam pun ustaz dia tak sama juga. Ada Syiah, ada golongan ni, golongan ni, golongan ni. Baik, secara pecahan, cabang-cabang benar. Tapi kita tidak berselisih pada perkara yang menjadi usul. Contoh saya kata kiblat sama. Tak ada satu pun menghadap kiblat lain. Sebab itu kata Nabi SAW, man istaqbala qiblatana wa shalla salatana. Siapa yang ikut kiblat kita, yang semayang kita, cara semelih kita, maka kata itulah dia asas orang Islam. Tentang kita beza pandangan kiblat sama. Katakan ni Hanafi ni Maliki, habis kiblat. Oh kiblat Hanafi lain sah. Hanafi ni ikut kedai kopi misalnya. Oh kiblat Syafi'i lain. Tak, kita kiblat sama, Kaabah. Dan Allah tunjukkan kesatuan umat Islam sedunia pergi Mekah. Tak ada pun orang kata Mekah dengan kota lain untuk melakukan haji. Tak ada. Melainkan Mekah. Dan kita semua menghadap kiblat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita siapa? Bersepakat kita untuk menyebut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf tentang Rasulullah SAW. Dan antara khilaf di kalangan umat Islam dalam memuliakan Rasulullah. Dalam menjaga Rasulullah. Bukan kita diharamkan melakarkan gambar Rasulullah. Kan ia satu yang tak boleh digambarkan. Tapi mereka, even contoh kita kata Kristian lah. Sebab Kristian pun Nabi sama, satu Jesus. Tapi versi lain. Jesus versi Afrika hitam sikit. Yang versi Korea, hidung tak berapa mancung sikit.
Yang versi Mak Saleh lain. Jesus versi India pula lain. Lain-lain. Pakaian pun lain. Kerana mereka cuba lukisnya. Mereka lukis. Ada yang ambil Jesus atau Isa pada versi dia baby. Maryam pula sama. Yang ni Maryam, kalau yang India lain Maryamnya. Yang Afrika lain. Akhirnya kenapa? Kerana mereka menyeleweng daripada kebenaran sebenar. Islam jelas kita diharamkan melukis gambar Rasulullah. Sekalipun orang tu dia kata mimpi jumpa Rasulullah, dia tak mampu untuk melakarkannya. Melainkan dia berbohong. Tak ada. Kita tuan-tuan ribuan juta umat Islam, bilion umat Islam. Tak ada seorang pun yang akan kata okey boleh lukis gambar Nabi Muhammad. Apa kesannya kalau kita sebut benar akan lukis? Jadi akan lukis ikut versi masing-masing lah. Orang Melayu lihat, dia lukis gambar Muhammad versi Melayu. Tak berapa tinggi lah. Ini India pula lukis. Itu akan terjadi. Sebagaimana terjadi pada umat lain. Tapi kita sepakat. Gambar Nabi SAW tidak boleh dilukis. Haram melukis. Even gambar pada sahabat pun tak boleh. Bukan tidak boleh dilakonkan. Haram dengan kesepakatan ulama. Ini menjadikan terpelaharanya Nabi SAW. Kebenaran terpelahara. Contoh sebagaimana Quran kita sama. Quran kita sama, tak ada beza. Sebutlah orang mana pun, Quran mesti sama. Walaupun mungkin ada bacaan berlainan, dia sebut lahjah, qiraat, tapi ia sama. Secara rasam tulisannya sama. Ini menunjukkan bagaimana kesatuan umat Islam. Kiblat kita, Rasul kita, Quran kita. Dan bila bercerita tentang hari-hari akhirat juga benda yang sama. Tentang proses kiamatnya bagaimana sama. Ini menunjukkan bagaimana bila Allah menyebut yu'faku anhum man ufik, dia pelihara orang beriman daripada kata-kata yang sesat, yang bercanggah. Siapa yang Allah nak pelihara? Kutilal kharrasun, maka celaka dan binasalah. Golongan kharrasun. Siapa itu golongan kharrasun? Yakni pembohong-pembohong yang mengadakan kata-kata mengikut hawa nafsu. Contoh kita dalam Islam dilarang kita bercakap berdasarkan hawa nafsu melainkan dengan dalil. Quran mana, hadis mana, itu pendalilan kita. Kita tak semua orang boleh berhak untuk bercakap tentang hukum. Kalau dia kata hukumnya haram, dalil tak ada, saya saja nak kata haram. Maka perbuatan ini perbuatan yang mengundang dosa besar. Dalam Islam, siapa pun nak bercakap, dia kena bercakap dengan dalil. Siapa yang tidak ada dalil, maka apa yang dikatakannya tak akan dipedulikan. La yu'ba'u bihi. Orang tak peduli. Kerana Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Katakanlah datangkan dalil-dalil kamu kalau kamu benar. Tapi kalangan orang-orang yang agama lain, bila Allah sebut kutilal kharrasun, binasalah golongan yang bercakap ikut sedap mereka. Apa dasar mereka bercakap? Orang Kristian apa dasar mereka bercakap? Akhirnya kontradik. Orang-orang Yahudi juga begitu. Akhirnya kontradik. Semua yang mereka berkata tentang hal akhirat itu kontra. Tapi dalam Islam bila kita bercakap, dalilnya apa? Kita kalau bercakap bab kiamat, dalil. Bukan kita suka-suka bayang kiamat tu macam ni. Dia kena ada dalilnya. Bila bercerita tentang hukum hakam, ada dalilnya. Kita nak bercerita tentang syurga, bukan suka-suka kita tambah syurga ni macam ni. Ada dalil dia. Neraka juga begitu. Ini semua perkara baik. Tetapi golongan-golongan yang lari daripada kebenaran, ini disebut kharrasun. Dia ikut dang dia bercakap, ikut suka dia, hawa nafsu. Kata Allah, binasalah mereka. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Iaitu mereka-mereka yang terus membiarkan diri mereka dalam kejahilan. Isunya, mereka redha dengan kejahilan. Sebab Islam, asas orang Islam, tuan-tuan, daripada kecil sampailah kita mati, ialah belajar, menuntut ilmu. Tidak ada ibadat yang paling mulia selepas ibadat wajibnya selain menuntut ilmu. Sebab itu dalam Islam menuntut ilmu ini berpanjangan. Yang tuan-tuan belajar kat sekolah, tuan-tuan belajar balik kat surau, kat masjid. Kenapa? Kerana ilmu Islam berterusan. Yang kita mungkin pernah belajar kat universiti, kita mungkin belajar balik secara talaqi. Kat universiti baik, kat masjid baik, ilmu yang sama. Cuma level berlainan sebab kita dah kategorikan dalam peperiksaan dan sebagainya. Asal itulah ilmu Islam, faraid. Kalau ada orang mengaji kata satu, darjah khas, faraid benda yang sama yang kita hidup sampailah kita mati. Itulah dihukum faraid. Tak berubah. Yang kita belajar tauhid daripada sekolah rendah sampai sekarang, benda yang tak berubah. Fiqh pun sama.
Kerana dalam Islam, kesinambungan belajar itu daripada buayang sampai liang lahat. Sebagaimana kata-kata yang masyhur, utlubul ilma minal mahdi ilal lahat. Tuntutlah ilmu daripada buayang sampai liang lahat. Akhirnya tuan-tuan tengok, sistem pendidikan Islam, ia berterusan. Bukan kat sekolah je, kat surau, kat masjid, kita sembang, kita bercakap pun berterusan. Kita sembang sama-sama kita bab ilmu Islam, benda berterusan. Kita duduk dengan para alim ulama, kita akan bercakap benda yang sama tentang agama kita, hukum akal. Dan yang unik agama kita, dia menyentuh semua perkara. Bukan menyentuh tentang ritual je. Setengah agama bercakap tentang ritual. Bab ritual, bab dunia buat sendiri. Dalam Islam tidak. Semua dunia akhirat kita dijaga oleh agama. Saya dah sebut. Semua perbuatan kita ada hukum. Tak ada satu pun sunyi daripada hukum. Semua. Kalau ada yang cuba berfahaman liberal, berfahaman sekular, cuba kata, oh ini bab ni tak ada kaitan dengan agama. Siapa kata tak ada kaitan? Semua ada kaitan agama. Yang kata tak ada kaitan agama sebab mereka tak faham perbahasan agama tadi, berkait dengan 5 hukum. Harus, makro, haram, wajib dan sunat. Hatta kita ambil satu contoh, kahwin je. Contoh kahwin. Bila sunat? Bila cukup keperluan dia, bila dia berkeinginan. Okay, sunat. Bila makruh kahwin? Bila dia tak keinginan. Dan dia pun tak ada duit. Maka kalau dia kahwin makruh. Pertama sebab tak ada duit. Yang kedua tak ada keinginan. Bila harus? Dia ada kemampuan tapi tak ada keinginan. Kemampuan nak tanggung tu ada. Tapi keinginan belum. Dia rasa muda lagi dan sebagainya. Tapi duit dah ada. Harus. Dan bila pula jadi haram dia berkahwin? Bila dia bertujuan untuk memberi mudarat kepada wanita yang dikahwininya. Kerana setengah orang dikahwin untuk balas dendam. Mungkin. Mungkin juga nak balas dendam. Maka dia menganiaya isterinya dengan niat dia tadi. Dan bila pula bila kita katakan kahwin tadi jadi wajib? Bila mana dia takut berlaku zina dan keadaan dia mampu untuk kahwin. Dia ada duit nak kahwin. Dan dia pun tahu kalau tak kahwin boleh menyebabkan dia zina. Maka wajib. Kita lihat ini satu bab nikah. Kita cerita bab makan pula. Bab makan pun sama. Ada waktu makan hukum yang sunat. Bila kita makan menguatkan diri untuk beribadat. Ada waktu makan yang wajib. Bila mana kita tak makan kita boleh mati. Hatta dibenarkan kita makan benda yang haram. Seperti babi dan sebagainya. Bila melibatkan nyawa. Kena makan. Ada waktu makan tu makruh. Bila mana berlebihan makan. Bila kita makan berlebihan. Lauknya berlebihan. Kita nak makan lauk 20. Makan satu je. Maka berlebihan dia panggil alwan atau imah. Keperbagian lauk pauk. Jadi makruh. Kadang-kadang makan tadi menjadi harus. Harus. Seperti kita nak makan kenyang. Sebab apa nak kenyang? Saja nak seronok kenyang. Harus makan kenyang. Dan sebagaimana juga kita katakan makan ini mungkin menjadi haram. Bila makan tadi memudaratkan badan. Tuan-tuan tahu tuan-tuan ada darah tinggi. Ini kalau makan ni melantung darah macam roket. Makan juga rebah. Maka perbuatan tu dosa. Kerana Allah berfirman wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampurkan diri kamu dalam kebinasaan. Atau kita makan benda-benda haram pun tak boleh. Atau kita makan orang punya pun haram. Kan makan ni. Ialah itu orang punya. Kalau kau punya tak ada masalah. Kita lihat makan tu yang kita yang semua natijahnya jadi tahib belaka. Tapi hukumnya berbeza. Kalau kita cerita mengundi pun sama. Ada pula kata mengundi tak ada kaitan dengan agama. Jangan cerita bab agama. Ni jangan cuba tunggang-tunggang agama. Lah mengundi itu sebahagian dari agama. Dia mungkin jadi sunat, mungkin jadi wajib, mungkin jadi makruh, mungkin jadi harus. Berdasarkan pada keadaan kita. Berdasarkan pada keadaan kita. Maka ini semua supaya kita tahu dalam Islam. Jangan berfahaman sekular. Yang ini kita cuba pisahkan hukum agama daripada perbuatan kita. Siapa sahaja yang cuba pisahkan perbuatan kita daripada hukum agama, ini sekular. Ini panggil fasluddin. Yang cuba menceraikan agama daripada kehidupan. Tuan-tuan, bila Allah sebut dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din apa? Sepakat para ulama dan penafsirannya, din adalah cara hidup. Cara hidup yang Allah Ta'ala terima ialah Islam. Cara hidup kita. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan selain Islam sebagai cara hidup, Tuhan tak akan terima. Tuhan tak akan terima hidup cara liberal,
cara kapitalis, cara pragmatis, cara sekularisme, cara komunisme, lain-lain ism atau ideologi lain pada Islam. Allah Ta'ala tak akan terima. Kita hidup ni semua cara Islam. Kita main bola, bersukan. Ada cara Islam. Asas cara Islam tu tutup aurat. Tu asas pertama. Asas pertama tutup aurat. Asas kedua tidak melalaikan daripada tanggungjawab utama kita semayang, puasa kita. Jangan sebab nak main sampai tak semayang. Sampai tinggal semayang. Maka hukumnya haram. Sama juga kita nak menyanyi, nak berhibur, nak menari. Dia ada asas dia. Islam dah gariskan panduan. Semua benda dalam Islam ini dia terikat dengan hukum. Ini namanya agama. Bukan tunggang agama. Inilah dia orang yang benar-benar ikut agama. Tapi geng-geng yang sekular ni, bila kita mula cakap agama dalam hal yang dia cuma faham agama, cuma semayang bang, semayang puasa, orang yang tunggang agama ni. Kenapa kejahilan dia memahami apa itu agama? Kalau tahu agama ini dalam semua, sebab Allah akan tanya kita pada semua kita buat. Semua. Bukan Allah tanya kita buat semayang puasa je. Atau kita tolong orang zalim pun Allah tanya. Kita tak tolong orang dizalimi pun Allah tanya. Bagaimana kita baca hadis yang sahih. Seorang lelaki yang diazab dalam kubur. Lalu ditanya kepada malaikat yang memukulnya. Apa salah aku? Aku semayang, aku puasa, aku itu, aku ini. Semua aku buat. Lalu kata malaikat, mararta bi mazlum falam tansur. Ada orang yang dizalimi lalu depan kamu, kamu tak tolong dia. Dek kan itu aku pukul kamu. Ada orang yang dizalimi. Dia tak tolong. Walau dia boleh tolong. Maka dia juga dia akan diazab oleh Allah walau dia semayang bang. Walau dia baik, walau dia pemurah. Tapi ada orang dizalimi, dia buat dek je. Tuan-tuan, bila kita tahu hal itu, bila kita tahu ada yang dizalimi, kita kena tolong. Tolonglah ikut dang kita mampu. Kalau kita tahu dia dizalimi. Maka ini asas dari sudut bagaimana agama itu membentuk diri kita. Kemudian kata Allah Ta'ala, Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka mempersendakan kamu, wahai Muhammad, dengan bertanya, bila kiamat? Kiamat bila? Kita lihat bagaimana Allah jawab pada orang yang mempersendakan. Bila kiamat? Maka jawab pada mereka, Yaumahum 'alan nar yuftanun. Kiamat nak tahu hari di mana kamu akan diazab dan neraka. Itu kiamat. Orang kafir tanya ni, bila kiamat? Ini panggil uslubul hakim. Uslubul hakim dia tak akan jawab tarikhnya. Sebab mereka tanya untuk persendakan. Bila kiamat? Tak perlu cakap betul-betul. Nanti kiamatlah. Tak. Jawab yang mengenai mereka. Bila kiamat? Kiamat ialah hari di mana kamu akan dibakar dalam api neraka. Itu kiamat. Yang kamu tanya-tanya sangat, hari kamu dibakar dalam api neraka. Dzuqu fitnatakum. Dan akan dikatakan pada kamu, rasakan azab yang kamu dahulu dustakan. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ini yang kamu gopoh-gapah nak sangat. Ini dia kiamat. Kamu tanya tentang kiamat. Ini kiamat. Hari di mana kamu dibakar dalam neraka. Rasakan azab tersebut. Inilah hari yang kamu persendakan. Yang kamu dulu gopoh-gapah tanya, bila kiamat, bila kiamat. Inilah hari dia. Ini tempelak Allah Ta'ala, Allah menempelak golongan yang mempersendakan hari kiamat. Bila orang tu persendakan kiamat, katakan, ini adalah hari Allah akan azab kamu. Itu hari kiamat. Terpukul mereka yang cuba mempersendakan. Artinya balik buah keras kepada mereka atas penafian mereka tentang hari kiamat. Sedangkan Allah dah tunjuk dalil yang pelbagai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.